kaki bagi wanita boleh mengundang kedatangan jin padanya. Tak tahulah, tak ada tu dah. Pakai gelar kaki tak menyebabkan kedatangan jin. Cuma gelar kaki ni kalau pakai di luar rumah tak boleh lah, sebab dia menarik perhatian lelaki. Bunyi kecing. Nah, mungkin macam cerita Nustai pula, keting bunyi kaki ni. Jangan benda. Sama ada pakai gelar ataupun pakai kasut. Oi jatuh, oi tino jalan ketuk tak. Oi jatuh pun lenggok tengok siapa dia. Oh jangan. Oi tino kita sebut dah pakai kasut getah. Biar tak bunyi jalan. Nah. Boleh kodok cerita mengenai Telaga Barahut di Yaman. Telaga Barahut ni berada dekat dengan kubur Nabi Allah Hud alaihi salam. Dia berada di sebalik bukit. Bukit juga. Cuma dia ada satu lubang lagu tu dipanggil Barahut. Telaga ini makruh kita ambil air sembahyang. Dia ada air dalam tu. Air dia bau busuk lah. Ada ulama berkata Telaga Barahut ni tempat disimpan ruh-ruh jahat. Ruh-ruh jahat di situ dah. Hamba tak pernah pergi ziarah, tetapi ada buku bercakap berbahas mengenai Telaga Barahut. Ada cerita panjanglah. Tu di Yaman, Telaga Barahut ni. Dalam kitab fiqh kata antara tempat yang makruh kita ambil air sembahyang dengan air dia, salah satunya Telaga Barahut di Yaman. Boleh kau tak saya nak tanya solat sunat sebelum dan sesudah solat fardu buat 4 rakaat dengan satu salam. 4 rakaat satu salam. Dan tanpa tahiyat awal. Boleh hukum dia. Buat 4 rakaat direct boleh. Lagi satu perlu kita baca surah dak selepas pada Fatihah rakaat yang ketiga dan keempat. Kau cukup baca Fatihah saja. Gini. Dia maya zuhur ni kalau kita tak buat tahiyat awal, maya zuhur kalau kita tak buat tahiyat awal, rakaat yang ketiga, yang keempat tak disunatkan baca surah. Mana kalau semaya sunat, kita buat 4 rakaat, kita tak buat tahiyat awal, maka disunatkan baca surah pada semua rakaat, sampai rakaat ketiga, rakaat keempat pun sunat baca surah juga. Tu beza di antara sembahyang sunat dengan sembahyang fardu. Adakah kita minta maaf tanpa beritahu kesalahan kita? Adakah masih berdosa? Dah dia maaf dah. Menurut mazhab Maliki kita ayat dah dah. Boleh kita minta maaf secara umum. Tak perlu detail. Adakah boleh menggabung 2 solat sunat? Boleh. Cuma ada jenis-jenis sembahyang boleh digabung, ada sembahyang tak boleh digabung. Sembahyang yang boleh digabung dipanggil sembahyang sunat ghaira maksudah. Sembahyang sunat yang tak boleh digabung, sembahyang sunat maksudah dia panggil. Kalau ghaira maksudah boleh digabung dengan maksudah. Tapi sama-sama maksudah tak boleh digabung. Contohnya sembahyang sunat ghaira maksudah, sembahyang hajat, sembahyang istikharah, sembahyang taubat, sembahyang syukur, sembahyang safa, sembahyang ihram, sembahyang tahiyatul masjid. Tu semua antara contoh-contoh sembahyang yang boleh digabung. Keluar angin melalui jalan depan, kentut wajina dia panggil. Batal qada wudu. Okey. Lah ni ketuk sebelah depan ni dia panggil ketuk qada. Kalau lah terketuk, cuma dia masuk ke lorong depan. Ya kepit ke belakang tu bit. Ziung gelosor ke depan. Biung. Orang jatuh tak buat lagu tu. Kalau orang jatuh boleh ketuk ke depan, memang hak tu bukan orang. Makhluk asing. Sebab orang Tino ni dia saluran dekat-dekat nak sama. Kalau dia tutup, hak ni lah saluran ni, terbuka kat paik kerajaan pula pergi. Pop. Tobek pula kat tu. Ada kata kentut wajina ni dia bukan ketuk pun. Cuma dia terkepit angin ke. Mungkin dia bangun duduk, dia terkepit angin kawasan dia. Oh jatuh jaga terkepit angin gitu. Kalau bisa benar terkepit angin, maka bila gerak terbuka angin macam klep, terbuka angin tu serah macam terketuk. Dah tak terketuk sebenarnya. Ada kata terkentut wajina hanya kepit angin di kawasan tu. Kena orang sihat dah pula. Bunyi pop. Bunyi apa? Dia kepit pohon, angin celah pohon dia ya. Bukan lagu tu. Jadi hamba tak tahu dia ni masuk dalam kategori kentut ataupun masuk dalam kategori angin saja. Kalau angin tak batal. Tapi kalau ketuk lalu ikut depan pun hukum dia batal. Adakah boleh qada solat ibu bapa sedekah dia masih hidup? Welung. Suruh dia semaya lah. Suruh dia qada lah, ada masa. Pas dia tak cekak, semaya dulu. Sekadar nanti mati baru kita ganti. Takut ada harapan dia sembuh. Kalau dia tak ada harapan sembuh, jangan qada lagi. Takut-takut dia. Biar dia meninggal dengan tak tinggal tu, lepas pada tu baru kita qada dah.
Jangan ketika dia masih hidup. Boleh terangkan perbezaan nikmat dengan rezeki. Rezeki ni benda yang kita manfaatkan dia. Rezeki ni umum. Ada rezeki bukan nikmat, ada rezeki itu nikmat. Nah, rezeki ni hak Tuhan beri kepada kita. Makan, minum, kehidupan macam-macam. Ada benda ni nikmat, ada bukan ni benda ni nikmat. Nah, nikmat ni benda yang kita rasa sedap, lazat. Boleh qada. Saya qada solat sunat rawatib pada lain waktu hukum dia boleh. Ikutlah nak qada waktu bila-bila pun boleh. Tempat hamba kerja ni banyak anjing. Bekas tapak kaki anjing dok atas meja lapor hukum kita kena pada pakaian kita. Kena rupa solat. Dak, kalau kering tak apa. Kalau bekas tu bekas kering dah, maka kita sapu-sapu kering itu tak apalah. Hukum dia tak ada masalah apa dah. Cuma janganlah kalau bersentuh dengan pakaian kita sama kering tidak jadi masalah. Jangan buat semayalah tempat tu tempat jerit anjing tu jangan buat semayalah. Lagu tu. Ustaz, apa beza ilmu syariat, ilmu tarekat, ilmu hakikat, ilmu makrifat? Syariat ini adalah ibadat kita. Kita semaya. Tarekat ni cara dia. Syariat ni kita belajar bab semaya. Itu syariat hukum dia. Apabila kita mula semaya, ni tarekat kita. Cara nak mengamalkan syariat dipanggil. Tarekat ni maknanya jalan. Cara nak amal hak syariat kita sana. Syariat ni macam ngaji aja. Kita ngaji bab semaya contohnya. Itu dipanggil ilmu syariat. Ilmu tarekat pula ya tak ada kitab dah. Dia hanya praktikal. Lagu mana nak semaya dengan betul? Tu tarekat. Apabila semaya dengan betul, kita akan boleh satu ilmu. Apa dia? Satu perasaan tu yang campur dalam hati dipanggil ilmu hakikat. Lepas daripada ilmu tarekat, terhasil satu perasaan. Contohnya mari sifat takwa, mari rendah diri, mari bersyukur, mari gapo, maka itu hakikat. Maka apabila hakikat itu sudah dilekat dalam pemikiran kita, menjadi ingatan kita, maka dipanggil ingatan makrifat. Makrifat. Maknanya orang ni sudah makrifat dah tu. Apa maksud orang sudah makrifat? Orang ni sudah ada pengalaman hakikat dia. Itu secara rekah. Hak panjang lagi kena syarah banyak lah. Belum betul kodok tulis kipas Nabi, ada tertulis kalimah la ilaha illallah dan beberapa perkataan lain. Tu hamba tak tahu lah. Ada kodok tulisan tu. Hak adanya ditulis kipas Nabi ni, celah ni tulis kipas ni dah. Baharu kita ya ada macam tulis bentuk kipas lagu tu. Kayak kipas daun kipas tu kan. Yang macam tulis belakang ni, dia panggil tulis kipas. Mungkin tulis kipas tak jumpa cari. Antara tulis kipas ni ada tanda kenabian, khatamun nubuwah. Ada tulisan kodok? Tak ada tulisan. Orang kata ada tulisan tu, orang kata ada orang nampak lagu tu. Cuma hak secara sahihnya tak ada tulisan. Sebagai contoh, saya mimpi basah waktu malam, mimpi junub lah. Maka saya bangun nak semaya subuh, masa nak habis dah. Adakah saya perlu wajib mandi ataupun saya nak semaya dulu? Gamak nak semaya dulu. Weh, lu nak semaya lagu mana? Kita duduk tengah junub. Semaya sajalah, takut dia habis waktu. Nak semaya lagu mana? Tak sah. Kena mandi dulu sudah. Biarlah terlepas waktu kita nak kata lagu mana. Faham mana? Lepas pada kita mandi sudah, semayalah, qada lah, tak ada masalah. Mohon ijazah selawat Jibril, kelebihan, kebaikan selawat itu. Selawat Jibril 1000 kali. Baca lepas pada subuh hak moleknya, kalau tak leh baca pada mana-mana waktu, ambil ijazah ke. Ada ustaz tafsir surah Taha ayat 120. Fa'asa. Allah, sekat tu ya. Kita mungkin ahli tafsir. Kita ni ahli koksi. Payah selalu. Surah Taha ayat 120. Ayat berapa dia tahu? Fa'asa. Tahu apa dah? Fa'asa. Gitu deh. Fa'asa. Kayak gitu deh. Fa'asa. Cerita Nabi Adam dia kata buat dosa. Maka Nabi Adam buat maksiat, fa'asa Musa. Nabi Adam Rabbuka fa'asa dah. Kau boleh ayat dia kita ingat dah. Maka buat maksiatlah Nabi Adam. Sebab dia kerana Nabi Adam belum jadi maksum. Soalan saya, maksum para nabi sejak lahir atau selepas dilantik? Pendapat muktamad dalam mazhab kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, seorang nabi tidak akan buat maksiat sebelum dan selepas. Selepas memang tentu dah. Ketika dia jadi nabi tak boleh buat maksiat, kerana kalau dia buat maksiat tu jadi ibadat kerana perbuatan nabi semua itu betul berlaku.
Manakala sebelum dia jadi Nabi, khilaf ulama, pendapat muktamad juga tak boleh berlaku maksiat. Apa hukum wanita Islam gunting rambut dengan wanita bukan Islam? Harus hukum dia. Cuma ada ulama kata makruh. Kerana kita sebagai orang Islam tak sesuai orang kafir. Dia pegang apa dia tak tahu, pegang kepala kita. Dosa tu dak, cuma ada ulama kata tak berapa comel tu sahaja. Jangan orang orang kafir pegang kepala kita. Tu saja, bukan kata jadi najis dak juga. Maka ulama kata, ada ulama kata makruh, ada ulama kata harus. Adakah kita ejeng berhutang dengan pelanggan bila tak mampu bayar duit ditipu oleh syarikat? Ejeng tak ambil duit pelanggan sebab dia bagi kepada syarikat cuma ambil komisi. Cuma ambil komisi saja. Jadi hamba ni ejeng orang buta, lepas tu hamba bagi kepada syarikat, hamba ambil lah komisi. Pak hamba ni kira macam subhak juga, buta gapo dia apa semua. Kalau kita masuk dalam kategori itu, sekalipun kita ejeng, nama syarik kita jugalah berkongsi juga. Apa hukum memulakan sesuatu pekerjaan dengan basmalah, contoh menyapu sapuh? Gini, hamba sebut dah, baca bismillah ni sunat jika nak buat benda mulia. Kalau nak buat benda tak mulia, jangan baca bismillah. Oh, benda ni dapat pahala. Ya, tapi jangan mulakan dengan bismillah. Kerana bismillah mesti benda-benda tu mulia. Kalau benda tak mulia, jangan baca bismillah. Sekalipun boleh pahala. Contohnya nyapu sapuh, dia kata. Nyapu sapuh, khidmat ke nyapu sapuh ataupun nyapu basuh tandas. Jangan baca bismillah. Boleh pahala, ya boleh pahala, tapi jangan baca bismillah. Nak mula ke benda yang mulia baru baca bismillah. Hamba nak baca juga bismillah. Tak tahu. Nak kata kan makruh katanya ulama. Kehendak dan takdir Allah tidak berubah. Namun mengapa disarankan berdoa? Berdoa itu adalah ibadat dan boleh pahala. Sekalipun doa itu tidak merubah ke apa-apa, kita berdoa kepada umat, kita berdoa kepada kebaikan gapo dia, maka boleh pahala. Sekalipun tidak berlaku apa yang kita doa, ya, tapi boleh pahala. Percaya gantung biji tasbih yang selalu digunakan untuk berzikir dalam kereta dapat mengelakkan daripada bala. Adakah dibolehkan? Gini, kita sebut dah kelebihan. Setiap benda tu Tuhan beri kelebihan. Tuhan buat kelebihan. Bukan sia-sia. Sebagaimana manusia pun ada kelebihan. Demo ngaji pandai, demo ngaji bodoh, demo pandai lipat, demo tak pandai lipat. Demo pandai begini ni, ada kelebihan masing-masing. Maka pokok-pokok, kayu-kayu juga ada kelebihan. Ada pokok ni jadi penawar, ada pokok ni jadi racun. Maka kita pun buatlah tasbih pokok, ada khasiat lah. Maka gantung di kereta kerana ada khasiat dia. Salah ke tak? Kalau boleh, tak ada masalah, tidak jadi ganggu akidah gapo. Kalau lagu tu naik kereta tak usah isi minyak. Tak ada manfaat di minyak. Jangan isi, jangan bubuh minyak dalam kereta. Azimat belaka tu. Masuk sup, bubuh sup bunjuk tu kan. Azimat tu, bubuh dalam tu jadi sedap sup. Tu bagi kurafat belaka tu. Nampak? Lepas tu ada yang kurafat ke tak? Makan apa cerah sup. Jadi benda ada kelebihan, tidak salah kita gunakan. Bahkan Tuhan kata aku ciptakan semuanya untuk kamu manusia. Gunalah. Aku buat macam-macam kelebihan. Pokok kayu, batu, goni. Mu tak guna kau aku buat. Tak cerdik lah. Tanda kita bersyukur adalah kita menggunakan hak Tuhan beri kepada kita. Cuma adalah orang hak tolu-tolu tak tahu kelebihan. Dia kata kita gantung benda sia-sia. Dah orang tu tak tahu. Tak tahu je senyap sudah. Apa dia mengata sebab ni jadi syirik kurapak? Apa? Jadi syirik kurapak. Hamba tak sembuh, hamba sembuh kau. Apa dia? Ya, orang tak tahu kelebihan dia, maka dia kata tak ada pekda. Supaya hamba nampak demo, tak ada pekda. Demo tak ada pekda, hamba nampak. Tahu? Baik mati. Tak ada pekda, hamba nampak. Duk menyesak ke orang, duk kecek ngapu. Baik mati. Baik pokok kayu pada demo. Semata-mata demo tak tahu benda tu tak ada pekda. Terima gak ilmu orang. Belajar jadi insaf, belajar jadi tawaduk. Semakin mengaji, semakin terbuka ke akal, jangan tutup akal.
Boleh kodok seorang puasa niat pahala kepada arwah mak, boleh hukum dia, harus hukum dia. Saya ada gangguan saka, bagaimana nak betul-betul sembahyang kerana Allah? Apa kaitan saka sembahyang kerana Allah pula? Saka tu mengganggu dia betul-betul sembahyang kerana Allah. Lah ni orang tak ada saka, banyak mana tak sembahyang kerana Allah, nunjuk riak-riak. Ada saka belaka kau tu. Jadi kita tengok saka tu mengganggu kau, kita tu saka berasa pada saka tu lagi. Kadang-kadang tak ada saka pun semaya tak khusyuk juga. Jadi kalau benda tu mengganggu kita, pergi jumpa dengan pakar-pakar dia, pakar buai saka, buai saka dia. Kalau tak khusyuk lagi, tahulah siapa dia saka sebenarnya. Lagu. Betul kodok muzik haram dalam mazhab Syafi'i, apa pendapat ustaz? Muzik ni iaitu setiap suara yang indah. Maka benda tu boleh kita panggil muzik. Cuma ada ulama dalam bahasa Arab musika. Musika ini adalah alat-alat moden. Mana kalau suara indah dia tak masuk dalam kategori musika. Seperti suara qasidah, suara yang indah, suara ni kompe, suara gendai, hak biasa-biasa, harus hukum dia, maka hak tu tidak masuk dalam kategori musik. Musik memang haram dalam mazhab Syafi'i, tapi yang dimaksudkan dengan muzik, muzik moden. Manakala zaman sahabat guna juga gendai, kompe. Aduf, dung 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 dung. Itu masuk kategori muzik. Ya, tetapi Rasulullah guna. Muzik kan apa dia? Imam Syafi'i, mazhab kita kata tak boleh. Muzik moden kebanyakannya. Dalam bahasa kita Arab, musika dia panggil. Bukan biskut, ada biskut nama musika, muzik bukan sekut tu. Jadi benda ni khilaf. Ada ulama kata haram, ada ulama kata tidak haram. Mazhab Syafi'i bagi dua, ada alat ni haram, ada alat ni tidak haram. Alat hak tidak haram tak ada masalah lah. Alat hak haram lagu mana? Alat hak haram pula khilaf pula. Ada kata boleh guna, ada kata tak boleh guna. Jadi tidaklah terlalu kita panggil dosa qat'i dia panggil. Kalau orang tu main, maka kaedah dia di dalam bab amar ma'ruf nahi mungkar, wajib kita cegah benda mungkar. Mungkar yang disepakati. Benda tu memang sepakat dah orang kata haram, barulah boleh kita ingkar ke dia, masuk dalam kategori benda mungkar. Kalau benda tu khilaf saja, ada kata boleh, ada kata tak boleh, maka kita tak boleh larang kerana kita ihtimal, kita tanggung apa yang dia buat sekarang, ni atas pendapat hok kata boleh. Ketika saya ambil wuduk percikik air mandi anak dalam kolam terkena saya, adakah sah wuduk saya? Sah, tak ada masalah apa. Ambil air semaya dalam kolam tu pun tak apa. Saya was-was anak saya duk main kolam takutnya kecing. Yakin kau duk? Tak yakin dah. Tak yakin, tak ada. Apakah amalan pendinding diri daripada sihir? Amal ayat kursi. Lepas pada semaya baca ayat kursi wakas milah. Amal. Lebih-lebih kita lagi akhir zaman ni amal ke ayat kursi. Nabi kata tidak adalah orang baca ayat kursi lepas pada semaya kecuali mati saja yang memisahkan dia dengan syurga. Baca ayat kursi wakas milal lepas pada semaya. Hamba ijazah, mudah-mudahan amalan ini menjadi kebajikan bagi hamba dan guru-guru hamba. Ni akhir-akhir zaman ni. Kena buat amalan sikitlah. Dajjal nak tobik dia guna sihir dia pun. Dia serai habis orang-orang alim, nak mati orang alim, nak mengapa dia, maka biar ada amalan. Jangan stay Wahabi tak si beramal langsung. Dia ingat dengan kepintaran dia dapat lawan Dajjal. Kita kena beramal surah Kahfi, beramal Goni. Apakah contoh tawasul yang diharamkan? Tawasul dengan iblis. Tawasul dengan orang berzina, tak ada orang buat lagu tu tawasul dengan ibadat, tawasul diharam, tawasul dengan tokong, tawasul yang diharamkan lagu tu. Apakah waktu yang paling afdal untuk tahajud? Tengah-tengah malam, antara pukul 1 sampai pukul 3, tu paling payah nak bangun. 1 sampai pukul 2, 2 sampai pukul 3, tengah-tengah malam dia panggil.
Hukum bangun malam semata-mata ingin menonton perlawanan bola. Sia-sia. Dosa tu dok, tapi sia-sia. Nah, dosa tak dosa. Kita ni banyak buat benda sia-sia. Boleh lari juga. Berbanding dengan tahajud, memanglah tak boleh lawan lah tahajud. Tapi kita nak tanya hukum bangun tu sendiri, hukum dia sia-sia, tak ada faedah gitu dah lah. Nampak lainlah kalau bila-bila semaya tu, bila-bila tengok bola, bila-bila takbir, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Go. Nombor bunyi dah lagi nampak ah. Oh tu tak tahulah lagu mana bila-bila tahajud, bila-bila tengok bola, tak tahulah nah. Agak-agak dengan dia bangun tengok bola tu boleh bangun tahajud gitu dah lah. Mohon petua patai lagi masuk hutan. Patai lagi masuk hutan tengok. Kalau kita patai lagi pertama macam-macam lah. Ada baca bismillah ni. Ada baca bismillah 5 mula-mula nak masuk. Patu salam assalamualaikum. Orang hok duduk sini minta jangan ganggu hamba. Ayat gitu ni. Hamba mari nak cari rezeki, nak mari cari akar kayu. Niat lagu tu. Jangan mula-mula nak masuk sudah. Pak da Umar sudah lah. Cik Joh mari kak. Cik Joh Pak da Umar mari kak. Jopo ngap kakak tu. Mula lagi dok cik ngap Pak da Umar ngap Cik Joh dah. Oh selok sungguh mari Cik Joh beranak kak. Selok lah dekat lari lah kita. Nah, mari Pak da Umar dia. Nah. Selok lah kita. Pertama mulut kena jaga kerana mulut tu doa. Nah. Kedua baca bismillah ni ke bismillah 5 baca ayat kursi. Kalau malam kita terpaksa bermalam dalam hutan. Sembahyang maghrib baca ayat kursi rakaat pertama, baca ayat 1000 dinar. Wa may yattaqillah tu pada rakaat yang kedua. Baca sederah mungkin. Nah, insya-Allah. Orang dulu kalau masuk hutan, kalau askar dia tembak. Tanda beri salam kepada orang dalam hutan tu kita nak masuk dalam hutan. Dan pok dia takut ke api ni. Rupanya bukan kita saja takut ke M16. Kakak tu takut juga ke M16. Lepas tu macam-macam lah petua. Kalau kita jumpa air, kita jangan pergi minum gitu. Kena nyamar jadi macam kambing, jalan ngakak dulu. Lepas tu kita pergi minum. Jangan pergi minum gitu, sakit perut lah. Tu patah dia nah. Percaya benda lagu tu. Pergi ya dia. Pisau sangat kan dia mualim kan. Bawa buku hadis kau apa dia kan. Bawa. Nah. Tak boleh terima ilmu orang. Ada juga orang macam-macam. Pelik sungguh kata. Nah. Tu patai lari dia. Tidak jadi kau salah. Nah. Kita kena beradab. Kita ke khalifah. Janganlah metai-metai kita khalifah jadi samsing pergi tempat orang. Orang ni ada penduduk dia. Bumi ni kita berkongsi tempat kan. Wanita yang kematian suami. Siapa yang bertanggungjawab atas nafkah si wanita itu dan anak-anaknya? Saudara lelaki sebelah suami atau saudara lelaki sebelah isteri? Isteri lah. Bapa ipar dua dia nya. Adik-beradik suami dia, adik-beradik dia lah. Dia hak tina ni masalahnya. Ada anak tina masalah dia apa dia? Mudah ketika kecil, susah ketika tua. Apa maksud? Ketika budak mudah cara anak tina, tapi ketika tua dia nikah, dia cerai, mesti kena duduk dengan kita. Tak boleh duduk seorang. Tak ada istilah hari tina duduk seorang. Fitnah. Dia kena duduk dengan keluarga dia. Ataupun duduk dengan adik-beradik dia. Wali dia lah duduk gitu. Manakala orang jatuh, susah ketika kecil. Allah. Nyusulah, buah lah, gapo lah. Nah, tetapi mudah ketika dewasa. Dia yang nikah, duduk. Dia hidup dengan diri dia sendiri lah. Dia cerai pun tak wajib duduk dengan kita dah. Nah. Apakah maksud fana? Kullu man 'alaiha fana. Tu je lah. Wa yabqa wajhu rabbika. Setiap kamu itu fana. Tuhan kata fan. Fana maknanya asal kata fana yafinu. Fan maknanya fan tu maknanya isim fa'il panggil. Benda yang hancur binasa. Mu kena ingat sekalipun mu rasa mu ada, mu hancur binasa, mu tak ada sebenarnya. Fan tu maksud fana. Tidak merasai memiliki apa-apa. Panah. Awak memiliki kenderaan tak? Bukan kenderaan saya. Isteri bukan. Rumah bukan. Ni tubuh bukan tubuh saya. Roh bukan. Sekali tak ada belaka-laka kita. Tu fana dipanggil. Secara rekah lah. Perbahasan dia panjang lah.
Apakah hukum akad nikah dalam keadaan berjunuk berhadas besar? Oh, tak ada gapo ni. No akad nikah berjunuk dah. Berat ni. Tak ada masalah tak mengganggu akad nikah tu. Berat kakak ni. Tok email pergi tu basuh dah kain. Tak ada apa. Tak ada nak pesal, tak ada nak gapo lagi. Baru pesal dengan tok email hak tua pula tu. Nampak oh berat ni ganah benar dah ni. Maka tidak batal akad nikah. Tak syarat bukan nak semaya. Cuma yang akad nikah dalam masjid lah. Orang berjunuk tak boleh masuk masjid. Adakah orang masjid yang ada ilmu agama akan masuk neraka jika tidak ambil peduli orang kampung yang tidak pergi masjid? Gini. Kena tu email ya royak dah. Setiap kali Jumaat dia royak dah mari masjid, mari ngaji fardu ain. AJK tok bila tok siok buat program masjid. Panggil orang Allah dok panggil. Orang kampung ni tak si mari. Dia lagi dosa tak dosa dah. Kebimo boleh gi, ia mo boleh gi, tiba-tiba masjid tak boleh gi. Dia usaha dah buat dah program di masjid, maka terlepas dah dosa dia. Tak ada istilah tu email tangguh dosa makmum. Kata-kata tu mengarut belako-lako. Siapa dia nak jadi tu email kau tangguh dosa orang. Sedap lah lagu tu. Ambo duk kampung sedap. Tu email ambo dosa. Demo buat dosa. Tu email ambo belah kau tangguh. Mana ambo dah ada dosa? Tu email tangguh belako. Orang ni tak berzina, orang nak berzina minum arak. Tu email, tu email dosa. Weh, tu email duk semaya jeri. Oh, dosa tu email. Napa tu email duk semaya tu? Dosa tu email. Tu email tak boleh nak buat guna dah. Ambo tak kat royak dah kata tu anak. Tu. Demo dosa? Tak dosa. Tu email dosa. No, mari ikut mana? Lainlah kata tu email tak cara sungguh. Pahala ni awak program tu jala dah tu. Kita anak kita tak ada nak bercara ni. Wallahu a'lam. Al-Fatihah.